Perlawanan di antara pasukan Todak di game yang ke-6 ini bertemu dengan pasukan RSG telah pun bermula dengan begitu baiknya di sini. 3 orang pemain berada di bahagian tengah. Seperti biasa, kita lihat bagaimana Moy cuba untuk memberikan sedikit gambaran kepada pemain-pemain pasukan Todak untuk lihat keberadaan pasukan RSG di bahagian bawah. Ya, benar sekali. Dan kita lihat pada minit-minit terawal ni tiada gerakan yang agresif kepada pasukan Todak. Di antara Moy sekarang ini cuba untuk menghalau Zakus daripada kawasan ini. Kita lihat kalau Chow dimainkan oleh Zakus, pastinya Chow ini more to that tanky, that support kind of Chow untuk set upkan Wave of the Dragon yang sangat-sangat cantik untuk pasukannya. Pada masa yang sama kita lihat Moy dan Zakus orang kata bertegur sapa saja di sini, tapi tiada pertumpahan darah yang telah dilakukan. Ya, tak ada pun pertumpahan darah lagi. Dan di bahagian atas Kaiser bertemu dengan Momo, perlawanan yang sengit antara kedua-dua mereka. Dan sekarang ini Kaiser kena berlari ke belakang sebab dia dah habiskan minion dia terlebih dahulu. Kalau nak dibandingkan dengan Momo, dia fokus untuk menyakitkan Kaiser. Tapi tak mengapa, kedua-dua mereka saling menyaingi. Bukan sayang menyayangi. Buat gelak kenapa? Sayang menyayangi. Okey, kita tengok pula di bahagian tengah. Moon akan berjumpa dengan Izanami. Match manakah yang terbaik antara mereka berdua ni? Nanti kita akan tengok. Tapi Kagura Moon pun kita boleh cakap antara yang terbaik jugalah dalam MPL Malaysia kali ini. Safe. Alright, let's get it. Sebab senang nak sambung sebenarnya. Adin. Adin, Sid. Sid tak kena. Alright, tapi macam nama Korea kan. Tapi kita lihat sekarang ni Lexia cuba untuk belikan lega di bahagian atas. Zakus juga telah pun datang. Seperti yang dikatakan oleh Adin, namanya Zakus yang akan menggunakan show sebagai tankiness. Dan kita lihat sekarang ni Momo menghadapi sikit masalah. Damage yang dikeluarkan oleh dua pemain ini boleh kata sangat-sangat banyak. Moy datang untuk memberikan bantuan. Phantom Execution yang dilakukan oleh Poemes tidak mengenai sasaran. Split telah pun datang. Izanami dengan FedEx Strike yang cukup baik berjaya dapatkan first blood untuk pasukan RSGMY. Sekarang fokus kepada Moy. Moy ditinggi oleh Kaiser di sini. Masih lagi mampu untuk sustain kerana berada di dalam tower. Bukanlah perkara yang akan dilakukan oleh Kaiser daripada pasukan RSGMY. Sangat-sangat pantas Izanami menggunakan flicker untuk melarikan diri. Pada masa sama Turtle berjaya didapati oleh Lexia Fomes. Cubaan untuk mencuri, cubaan untuk menjatuhkan Lexia tidaklah begitu berjaya dengan pemenangan. Itu adalah Mountain Shocker yang telah dibuka oleh Lexia, berjaya mendapatkan Ciku yang nyawanya sangat-sangat sikit. Dan itu dia Way of the Dragon yang sangat-sangat cantik, diikuti dengan Feather and Strike daripada Izanami. Combo yang sangat-sangat menakutkan. Ini adalah hero yang sangat selesa untuk Zakus mainkan. Tapi kita tengok sekarang ini First Blood Bounty, di mana korang boleh dapatkan 6 keping ataupun ketol chicken McNugget secara percuma dengan spending RM50 menggunakan Mac Delivery. Kodnya adalah MPL Nuggets. Tengok kod itu tuan-tuan dan perempuan dan gunalah sebaik yang mungkin sebab benda baik. Dapat free. Perkara yang baik kita apalah. Salah saya mula. Tapi kita lihat combination di antara Way of the Dragon bersama dengan Feather of Strike boleh dikatakan cukup baik sebenarnya. Kalau kita gabungkan daripada Way of the Feather of Strike ataupun Feather of Dragon. Kau nak combo dua skill. Try juga cuba tu. Tapi memang boleh katakan benda yang cukup baik. Kerana kalau tak baik, pasukan RSG tak akan dapat 3 kill sekarang ni. Ya, betul. Perbezaan gol yang memisahkan kedua pasukan boleh dikatakan 2,000. Sementara turret masih lagi sama dengan kosong. Berbalas kosong. Benar sekali. Dan sekarang ini Zakus diberikan fokus terlebih dahulu. Tetapi lihat di top lane adanya Lexia, adanya Lolias. Namun begitu Momo nyawanya sangat-sangat rendah, dimusnahkan oleh Lolias. Dan sekarang ini turret di bahagian atas mudah saja diambil oleh pasukan RSG Malaysia. Memberikan turret yang pertama mereka pada minit yang keempat, Cortex. Ya, minit keempat itu sahaja yang Todak boleh ambil setakat ini. Tapi ingat tak macam mana Ciku mati? Ciku mati disebabkan oleh Mountain Shocker. Tapi kenapa dia boleh mati macam tu saja? Sebab Lolial telah merendahkan Jawa Ciku dengan serendah-rendahnya di bahagian bottom lane itu tadi. Dengan communication yang cepat, terus saja dia Roger Lexia panggil strike turun. Dan terus saja kita tengok tadi dekat kill feed.
kita tengok Lexia membunuh Ciku. Yep, sementara tu di bahagian bawah Moy cuba untuk mengejar Kaiser tapi agak sukar dan Kaiser boleh dikatakan lebih senang untuk melarikan diri. Tetapi kita lihat sekarang ni serangan terhadap telah pun dimulakan. Fede Asad telah dilakukan oleh Izanami cuba untuk melakukan distraction dan Lawless berjaya mendapatkan Ciku. Mereka bukan saja berjaya mendapatkan seorang pemain. Mungkin Moy akan dijadikan mangsa seterusnya. Satu kill yang cukup baik lakukan oleh pasukan RSGMY tetapi Lexia bakal mati. Tetapi masih lagi mampu untuk selamat. Pemain yang cukup lincah ini. Gomez yang sebenarnya yang berjaya dijatuhkan untuk mendapatkan kill ke-7. 7-0 sekarang ni rakan-rakan kita. Satu jarak yang cukup tinggi. Permainan yang cukup agresif ditunjukkan oleh pasukan RSGMY. PDS Right sekali lagi dibuka. Ya, anda silap sis. Lexia bukan mudah nak dijatuhkan tetapi Lexia lagi mudah nak menjatuhkan pasukan pihak lawan. Dan bukan itu saja. Middle turret juga telah berjaya didapati oleh pasukan RSGMY menjauhkan lagi kedudukan ekonomi mereka. Sekarang ini 19,000 berjaya dikutip oleh pasukan RSG Malaysia manakala pasukan Todak 14,000 saja. Ciku baru saja level 8. Fomis baru saja level 8. Berbanding dengan Lexia telah mencatatkan level 9 dengan item yang telah disiapkan oleh beliau on the way nak menyiapkan Endless Battle Axe. Tapi dia dah ada Raptor Machete. Dia punya damage sangat-sangat besar dan dia punya retribution pun sangat-sangat menyakitkan dan boleh slowkan pasukan pihak lawan. Dan sekarang ini Momo dikejar di bahagian tepi. Kita lihat Zakus cuba untuk mendapatkan Momo diikuti dengan Lawless damage yang sangat-sangat besar. Combo yang sangat-sangat menyakitkan. Pada masa yang sama Fomis berjaya mendapatkan Izanami di kawasan tengah ini tetapi pasukan RSGMY ganjaran yang lebih besar didapati oleh mereka iaitu top turret. Ya, top turret berjaya diambil oleh mereka. Satu pergerakan yang cantik daripada pasukan RSG. Kita tengok bagaimana pergerakan mereka tadi. Selain mendapatkan turret, mereka juga berjaya mendapatkan kill. Lawless berjaya dicari oleh Fomis tanpa sebarang masalah. Dia terlupa. Dia tak ada lagi ultimate dia. Dia tak boleh melarikan diri dan dia terlupa bahawa dia menggunakan Inspire di situ. Iya, betul tu. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana mereka cuba untuk melakukan serangan tetapi hanya mampu untuk melakukan kill. Objektif tidak berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Todak. Dan kita lihat sekarang ni satu lagi Wow Dragon sening saja melakukan combo yang cukup baik. Bermula dengan combo Wave Dragon dan juga Fede Strike. Selepas itu bersama-sama dengan Lawless tetapi Ciku berjaya untuk mendapatkan glue daripada pasukan RSG. Tetapi Turtle menjadi milik Lexia sekali lagi yang bakal menjadi Turtle terakhir dalam perlawanan ini sebelum Lord yang akan menunjukkan rupa sebenarnya. Sebab dari tadi saya tak tahu rupa Lord sebenarnya macam mana. Ya, dalam masa 100 saat saja lagi Lord itu akan menunjukkan rupa sebenar beliau. Tetapi sekarang ini kawan-kawan, RSGMY diorang ada momentum. Diorang ada ekonomi yang lebih banyak. Diorang ada harta yang lebih banyak daripada pasukan Todak. Dan Zakus Way of the Dragon sekali lagi terkena ke atas Moy yang terpaksa mengundurkan diri. Dominator di setelah digunakan oleh Lawless. Mendapatkan pun sangat-sangat lincah pergerakan ke semua ahli pasukan RSGMY sekarang ini dan mereka boleh bau kemenangan sekarang ini, Cortex. Ya, satu pengawalan gameplay yang bagus daripada pasukan Resurgent. Mereka mengambil hero yang betul untuk tugas yang betul. Kenapa mereka ambil hero yang digunakan oleh Lawless? Kenapa mereka ambil Zaz? Mereka ambil Zaz sebab mereka tahu Zaz adalah sangat-sangat kuat. Di side lane juga boleh lawan dengan hero yang digunakan oleh Jiku yang itu 1-1. Dan kita tengok dari tadi pasukan RSG sentiasa melakukan serangan demi serangan, perlawanan diteruskan dan itulah dia kill balas yang berjaya didapatkan oleh Moon. Negara kini didapatkan oleh Lexia. Lexia berseorangan satu kill. Lagi satu kill dicari oleh beliau tetapi berhadapan dengan dua player. Tak boleh untuk beliau meneruskan kill tersebut. Dan kita tengok di manakah Uranus berada. Itu dia Momo. Sangat-sangat selesa membuat split push dengan memotong pergerakan minion di bahagian atas dan juga di bahagian tengah. Ya, itu memiliki satu kelebihan ataupun memberikan sedikit nafas kepada pasukan Todak. Kehilangan beberapa orang pemain sebentar tadi berjaya dibalaskan dengan baik gabungan daripada Ciku dan juga Fomis antara dua pemain yang boleh katakan cukup penting untuk pasukan Todak pada masa sekarang ni. Tetapi kita lihat bagaimana mental execution datang ataupun sebenarnya tonus yang telah dilakukan oleh Fomis sebentar tadi. Tetapi Mountain Shocker telah pun memberikan lokasi sebenar pemain-pemain pasukan Todak yang cuba untuk melakukan ambush. Terpaksa berundur dan kita lihat bagaimana Zakus mungkin ingin membuat Way of the Dragon tetapi setup yang lebih baik harus dilakukan dan terus saja dilakukan begitu. Lawless tak tunggu di belakang. Sebenarnya Kaiser sebenarnya yang menunggu. Moy cuba untuk melarikan diri tapi sering lagi dikejar. Moon berada betul-betul di belakang beliau. Boleh menggunakan Yin Yang Overturn untuk memastikan damage apa yang lebih besar dikeluarkan oleh pemain mage pasukan Todak.
Wow, kita lihat sekarang ni Zakus nampak agresif dan Chico terus saja menggunakan crossbow off tank ke atas beliau dan terus saja menjatuhkan Chow tersebut. Dan sekarang ni Kaiser terpaksa menggunakan speed speed berjaya bertingkit dekat atas Moy, tetapi Moy terpaksa mengundurkan diri. Tapi lihat di bahagian belakang, Lexia berjaya mendapatkan Moon dan sekarang ini Chico perlu berhati-hati. Lexia ada di atasnya, satu lagi arah panah terus saja tempat ke dekat hati Chico dan Lexia berjaya mendapatkan triple kill. Triple kill yang cantik, satu pertarungan yang cantik. Setiap pergerakan dia dapat dibaca, dapat dikawal dengan baik dengan pergerakan yang cantik oleh pasukan RSG. Kita tengok kill demi kill dan Lexia semakin lama semakin selesa dengan Hisuji beliau. Telah pun mengambil ataupun ada 8 kill di tangan beliau dengan hanya satu kematian dan 5 assist dan kill untuk Lexia sangat-sangat baik di sini. Dan terima kasih beliau perlu berkata terima kasih kepada Zakus dan Kaiser disebabkan usaha keras mereka. Dan ini dia triple kill yang korang boleh dapatkan Land of Download, di mana korang boleh hashtag Rise Up dan komen di kawasan komen itu. Land of Dong. Anda boleh gunakan hashtag Rise Up untuk dapatkan skin secara percuma kepada anda. Gunakan komen yang lebih kreatif. Kita dapat lihat kita semua dah tak sabar-sabar melihat apakah keputusan kerana mereka telah bermain dengan cukup panjang. Pasukan Todak terutamanya bermain dengan 10 game pada hari ini bukan satu yang mudah. Ini adalah satu kekurangan sekiranya berada di low bracket. Pasukan RSG MY menggunakan kekurangan yang dimiliki oleh pasukan Todak untuk menjadi kelebihan pasukan RSG MY. Izanami sekali lagi, Fede strike tanpa sebarang masalah boleh digunakan, boleh dilancarkan dengan begitu baik. Ini adalah turret terakhir, kristal terakhir, tetapi nyawa yang ditunjukkan oleh pasukan RSGMY yang menggunakan lot terpaksa dijatuhkan dengan begitu mudah oleh pasukan Todak. Benar sekali. Perlawanan yang Sangat-sangat hebat. mendebarkan. Saya seperti tidak berdiri di atas pentas sekarang ni. Oh, berdiri di mana? Seperti berdiri di dalam satu gelanggang perlawanan Yep. di antara Shawn Michael dan juga The Rock. Awak pernah tengok SmackDown Shawn Michael? Pernah. Sangat-sangat hangat. Sama macam game yang kita sedang lihat sekarang ini. Tetapi sebelum game dipauskan sebentar tadi, di mana kristal pasukan Todak telah dihentak dan hampir-hampir dijatuhkan, tetapi saya lihat pasukan RSGMI diorang tak teruskan serangan tersebut. Diorang back off semula untuk resetkan semula position mereka. Jadi saya merasakan atau saya menjangkakan pasukan Todak masih lagi ada nafas ataupun ruang untuk bernafas, masih lagi ada nyawa kedua mereka untuk cuba melakukan comeback pada game kali ini. Dan Lolial punya Zaz pun tak ada Dominators Descent. So tak nak mereka kena berpatah balik. Lainlah kalau ada Dominators Descent, so dia boleh sajalah meletakkan dia punya ultimate tu, Dominator Descent, dan membiarkan saja di situ di samping berada berdekatan dengan beliau lah, dan ahli pasukan lain akan cover dia lah. Tapi disebabkan ultinya tak ada, so memang adalah cara yang terbaik untuk mereka menang dengan berpatah balik ke belakang. So RSG tak nak take the risk. So it's a good play sebenarnya. Tak nak ambil risk. Dan kita akan tengok lagi gameplay mereka ini macam mana, disebabkan kita akan sambung sekarang ini. Ya, dan kita lihat bagaimana at least satu inhibitor turret telah pun berjaya dimiliki oleh pasukan RSG. Ada sebarang kematian yang direkodkan untuk perlawanan sebentar tadi kerana mereka masing-masing berjaya untuk menyelamatkan diri, walaupun bot ada di situ. Pasukan Todak berjaya untuk melakukan defense dengan cukup baik, tetapi terpaksa mengorbankan turret inhibitor turret pasukan mereka sendiri di bahagian atas pasukan RSG. Ada mentap Atas pasukan RSG MY sekarang ni boleh dikatakan sebenarnya berada di dalam kedudukan yang selesa. Mereka mendahului dengan 3 game sekarang ni.
Kemenangan ini akan melonjakkan mereka terus kepada menjadi juara dari pasukan Todak yang boleh dikatakan pressure demi pressure dimiliki oleh mereka, dan ini akan menunjukkan bagaimana pengalaman akan membantu mereka berhadapan dengan pasukan RSG. Tetapi sesuatu yang berlaku di sini, Fomis berjaya untuk mendapatkan orange buff. Kaiser split dalam muka, cuba untuk melarikan diri. Lihatlah betapa senangnya nyawa dia naik dengan begitu saja. Ya, kita lihat sebentar tadi Fomis dengan begitu agresifnya menggunakan Phantom Execution. Dia tak tahu ada 2 orang di situ. Kalau dia ditangkap memang sangat-sangat bahaya untuk pasukan Todak, dan kita lihat sedikit sebanyak itemization yang telah disiapkan oleh Fomis. On way nak menyiapkan Blade of Despair, dah ada Alice Battle Axe dan juga Blade of Hephaestus. Nak dibandingkan dengan Lexia sekarang ini, ada Immortality, ada Wind of Nature, ada Blade of Despair dan juga Alice Battle Axe. Jadi lebih kurang 3 item damage, walaupun Wind of Nature itu kegunaannya adalah untuk keselamatan dirinya, tetapi damage yang boleh dikeluarkan oleh Lexia ni sangat-sangat besar, dan kerana itulah dia punya KDA sekarang ini adalah 815. Ya, KDA yang cantik. Tak boleh nak cakap apa-apa. Lexia bermain dengan sangat-sangat bagus. Fomis pun actually not so bad. Dia hanya mati satu saja. Cuma apa yang mereka perlukan dekat sini adalah satu setup dari segi war. Dan setup sebenarnya susah dicari disebabkan pasukan Todak tak ada satu hero yang betul-betul boleh membuat stun ataupun membuat gameplay yang sentiasa berada di hadapan, yang sentiasa akan menerima damage yang besar daripada pasukan RSGMY, dan di masa yang sama boleh memberhentikan pergerakan mereka macam Kufra. Kalau ada Kufra di sini lain ceritanya. Dan saya yakin Todak boleh menang game ini dengan mudahnya dengannya Kufra. Dan kita tengok juga perbezaan gol semakin lama lebih sedikit untuk pasukan RSG, dan Todak ketinggalan sebanyak 5,000. Iya, betul tu. Dan kita lihat untuk pasukan RSGMY, kelebihan memiliki Zaf di sini yang 3,000, saya percaya tidak menjangkakan akan dipilih masuk oleh pasukan RSG, kerana Todak tidak pernah melihat lagi berhadapan dengan Zaz di pada game pertama sehinggalah di game yang ke-6 ini. Jadi mungkin mereka tidak menjangkakan kewujudan Zaz, dan Wind Talker yang menambahkan attack speed daripada Lexia akan dilakukan di sini. Kita lihat sekarang ni Moy berada di tengah masa keluar. Shutdown dilakukan oleh Zakus, mengeluarkan Fomis. Mega kill diberikan kepada Lexia, tetapi cukup crossbow of tank seperti hanya menggelitik, tidak mampu untuk menjatuhkan. Tidak mampu untuk menjatuhkan even separuh nyawa mana-mana pemain. Inhibited Turret terus saja berjaya dijatuhkan dengan begitu baik. Mereka akan fokus satu lagi. Dan serangan terakhir ini bakal menjadikan serangan kemenangan untuk pasukan RSG Malaysia. Tahniah kepada RSG Malaysia dinobatkan sebagai juara MPL musim ke-7. Ya, itulah dia juara yang kita cari dengan gameplay yang sangat-sangat menawan. Gameplay yang sangat-sangat baik. Itulah juara anda tuan-tuan dan puan-puan, RSG. Satu kemenangan yang cukup baik, bermula dengan tidak begitu meyakinkan di peringkat regular. Kemasukan pemain demi pemain menjadikan mereka agar pasukan yang terbaik. Bermula di dalam upper bracket, menewaskan Todak di game yang pertama pada hari pertama. Menewaskan sekali lagi walaupun ketinggalan dengan 2 game. Menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Dedi, semangat untuk menang memang ada di dalam pasukan RSG sendiri. Dan guys, mereka bukan menang begitu sahaja. Mereka menang dengan 4 kemenangan berturut-turut. Walaupun ketinggalan 2 berbalas kosong. Masuk ke game ketiga, diorang rekrut balik. Diorang mendapatkan kemenangan dan diteruskan saja mendapatkan kemenangan. Dan sekarang ini, kita akan kepada pentas utama untuk bersama dengan Fira dan juga Aiman Lafel. Let's go! Your champions for MPL Malaysia Season 7, RSG! RSG, performance yang merisaukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Tetapi dengan kemasukan player-player baru, Lolials, Izanami dan Zakus, RSG tunjukkan championship potential mereka bermula di upper bracket dan kekal di upper bracket sehingga menjadi champions. Dan
Betul itu. Siapa sangka penambahan player di saat pertengahan regular season merupakan perubahan yang sangat-sangat besar kepada tim RSG Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa pemain OG masih lagi berbisa. Walaupun mereka tidak bermain sebagai player, tapi pemain veteran ini membawa tanggungjawab yang sangat besar untuk membimbing player-player baru untuk menuju kejayaan. Untuk menjadi champion, semua kena contribute. Daripada veteran players hingga kepada player baru, management, coach, analyst dan yang paling penting adalah training dan juga applykan kepada MPL. Betul tu, dan ini bermakna RSG dan juga Todak layak ke MFC. Tapi peluang ini ditujukan kepada RSG. Seperti yang kita tahu, mereka telah mencuba sebegitu baik daripada permulaan awal season sehingga kini, iaitu hari terakhir playoff MPL Malaysia musim yang ke-7. Walaupun mereka berada di upper bracket, tapi ini menunjukkan mereka sekarang adalah pasukan terkuat di Malaysia. Walaupun tim Todak berusaha untuk menjadi back-to-back champions, tetapi RSG menunjukkan yang mereka adalah tim yang lebih kuat. Dan selepas ini, kita akan acknowledge player-player RSG di mana mereka bermain sangat-sangat kuat daripada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, hinggalah minggu ke-8 dan sekarang ni di playoff di mana selepas ini, Fira, kita kena tengok siapakah kita punya playoff MVP. Walaupun RSG Malaysia semua sekali bermain dengan sangat bagus, tapi kita kena award satu anugerah kepada yang terbaik. Dan oleh itu, mari kita umumkan playoff MVP untuk Grand Final MPL Malaysia musim yang ke-7 adalah Lolius! Tanya kepada Lolius daripada awal lagi dia masuk tim RSG, performance dia, hero pool yang luas, mekanik yang sangat tinggi dan yang paling penting, dia punya attitude di mana dia tak pernah give up. Walaupun nampak macam tim RSG tengah kalah, dia masih cuba sedaya upaya untuk menangkan game itu. Tapi sebagai tanda penghargaan daripada McDonald's, Lolius sebagai playoff MVP mendapat 1K worth voucher daripada McDonald's. Selama setahun, Lolius akan mendapat McDonald's percuma. Terima kasih banyak kepada McDonald's kerana anugerahkan 1 tahun free McDonald's kepada Lolius. Dan pada pendapat saya, dia memang patut untuk dapat award tersebut. Betul tu, tapi ini kita bercakap tentang MVP. Dan selepas ini kita akan menemu ramah bersama satu tim, iaitu tim RSG. Tapi sebelum tu, Lafel, kita